sekarang ni berada di Kajang. Berada di Kajang, and then saya kenal Herbalife, bermula dengan Herbalife pada tahun 2009. Okay, early 2009, and now maknanya dah ini tahun ke-14 tahun ke-14 lah. Menukar sarapan pagi terutamanya sarapan kepada sarapan nutrisi 1, 2, 3 best. Dan bagi of course lah bila kita bagi yang terbaik, makanan yang terbaik pada badan, of course kita adalah apa yang kita makan kan. Kita selalu dengar lah perkataan tu kan. So insyaAllah right now Herbalife number 1 meal replacement kan. So dia bagi saya rasa segar, saya rasa sihat, saya tenaga yang rasa best. Kita rasa segar sepanjang hari, and then because sebelum ni memang senang penat, senang letih, senang mengantuk kan. And then dengan Herbalife juga bonus saya dengan menukar sarapan saya, bonusnya turun 17 kg. Yeay, dan sekarang umur 58, rasa macam 30 tahun. Wow. Rasa bertenaga sangat-sangat, dan alhamdulillah saya cuma nak share sedikit apa yang berlaku pada saya minggu lepas kot, 2 minggu lepas. Kerana kita stay dengan dengan Herbalife. Sebab Herbalife ni dipanggil apa ya, visionary business. Dia is not just a business selling the product, it's a visionary business. Saya baca buku ni, kau boleh nampak 10 step ahead. 10 step ahead ni adalah tentang visionary business lah. Tengok dalam tu, ni lah the business yang ada visi dan misi. So saya bila kita pergi keep on going for the training, especially pergi kepada, jangan lupa yang tak beli tiket extravaganza, beli laburkan macam Ustaz Mat cakap tadi kan, pelaburan kan 121 je. And then dekat sana you akan nampak jelas the mission and the vision of Herbalife business. And sebab kerana training tu kita faham misi dan visi, so saya stay. That is the reason why saya stay sampai tahun ni, dah tahun ke-14, yang insyaAllah saya akan stay sampai bila my father tanya. Ayah saya seorang business, so dia nak lah anak dia businessman, anak dia dengan bisnes dia kan. Tapi itulah saya tak ke situ. Dia tanya saya, sebab bila nak buat ni? Kenapa tak balik kampung sama-sama dengan ayah buat bisnes kan, sambung legasi ayah. Saya kata sampai bila kita nak bantu orang ayah? Untuk saya nak bantu orang, dan saya nampak dalam Herbalife ni sampai bila-bila. Maknanya saya akan stay dengan Herbalife ini sampai hujung nyawa saya lah. So because of that, saya stay, and then it doesn't matter semua tahu kot. Orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita sayang, keluarga kita, terlalu tinggi cabarannya untuk mengajak mereka bersama kan, untuk sama-sama tukar sarapan. So ajak mereka pun, bagi tahu mereka pun, bawa mereka ke event, mereka pergi ke event dengan saya, adalah adik saya pergi kan. Tapi mereka tak bawa hati mereka. So dengar sini, keluar sana kan. So it doesn't matter, yang penting kita jelas dengan misi kita jelas dengan vision kita. Dan saya jelas dengan tu, dan saya teruskan juga. Saya bermula dengan Herbalife ni walk and talk. Maknanya dulu tak ada social media sangat ni kan. So berjalan bercakap, and as you know, selalu you
before this adalah apa ni 2-3 event kelas mengaji dengan Khalid kan, orang hebat tu, dengan bermula dengan Khalid dulu. Bersama-sama dengan Khalid juga. Khalid juga bermula apa ni lebih kurang dengan saya. So kami cuba apa ni buat walk and talk, and then at one time, because saya dengan anak kecil masa tu, and at one time saya kesian anak saya. So alhamdulillah kesian dia yang terpaksa berjalan bangun pagi dengan saya, berjalan, bercakap semua kan. And then bagi flyers, dia pun bagi flyers juga. Dia pun bagi flyers. Nak sihat, jomlah jumpa mak saya. Itu dia ayat dia kan. Kalau kita buat roadshow dekat shopping complex. And and then because of that, alhamdulillah tahun 2010 tu datang sistem Club Nutrisi. So saya pergi training lah dengan Club Nutrisi, how to operate, macam mana nak sampaikan visi, nak sampaikan misi dengan Club Nutrisi. So saya pergi training tu dengan meal team Fariza Hatim dekat Johor Bahru. 7 hari training. And then so bermulalah era saya dengan Club Nutrisi. Since then saya saya punya DMO Club Nutrisi lah. Dia terlalu dekat dengan jiwa saya. Saya interaction offline tu terlalu dekat dengan jiwa saya. So itu yang berlaku dan keep on doing. Then 2 weeks ago, because of keep on doing, saya nak cerita tentang apa yang berlaku pada my sister. And then anak dia yang keberapa saya lupa. Dia daripada kecil lagi ada asma. Kita tahu Herbalife bukan menyembuh ataupun merawat penyakit, tapi because of apa yang dia buat kepada sel kita. Kan manusia ni ada trilion berjuta-juta trilion sel kan. So apa yang dibuat pada sel kita, dan dia akan membuatkan pembangunan sel dalam badan kita tu membuatkan kita improve daripada segi tenaga, daripada segi rasa sihat, rasa bertenaga semua tu kan. And then so that concept bagi kepada my sister, but dia still sukakan hospital lagi kan. Sukakan hospital, and then bukan suka lah, maknanya keyakinan dia tak ada, dia cuma lihat Herbalife nak turun berat sahaja kan, nak turun berat. So dia tak bagilah pada anaknya. So saya tak boleh nak buat apalah. Saya melihat sajalah. Saya melihat keadaan anak saudara saya tu keluar masuk hospital, even though masuk hospital bukan masuk hospital kerajaan, tapi masuk hospital yang kalau saya pergi melawat, wow, macam hotel 9 bintang gitu kan. Tapi pergi melawat kita yang happy sebab wow, bestnya hospital ni. Tapi anak saudara atas katil dengan wire-wire kan, stable, keluar hospital. And 2 weeks ago dia hantar message pada saya, stay dengan Herbalife insyaAllah. Dia hantar message, dia kata, Kak, ada tak testimoni eczema? So saya kata, kenapa? Kan ada somebody yang ni ke as you know eczema bukan Herbalife bukan nak sembuhkan eczema ke apa-apa ni. Tapi dia kata tak apalah, saya nak dengar ada tak testimoni eczema. So most of the time saya weekdays ni selepas kelas ngaji, saya akan masuk pada kelas Club Nutrisi Maya. So selalunya dekat kelas tu ilmu-ilmu
tentang topik kita dengan Herbalife, topik kita dalam online coaching tu kan, dia bagi secara live kan, 1 jam punya event. And saya kata jom, let's masuk pagi ni, allocate your time. InsyaAllah saya akan communicate dengan Kelab Nutrisi Maya tu supaya timbulkan persoalan ini. So okay lah, benda tu berlaku. And then yang saya bersyukurnya, she come back to Herbalife, mencari sihat macam mana Herbalife boleh bantu anak dia. Because dia hantar, I never know, saya tak pernah tahu yang anak dia ada eczema. Saya tahu anak dia ada asma, anak dia yang very underweight, anak dia yang sekarang ni umur 15 tahun. And then bila dia hantar gambar tu, tangan kanan dia banyaklah eczema dan tangan tak boleh genggam. Saya kata ya Allah, dia kata betul Kak, dengan emoji menangis dia, dia tak boleh menggenggam, dia kata tak boleh nak genggam pensel. Allahu Akbar, sayu hati saya kan, anak saudara kan. And then saya kata Allahu Akbar, tangan kanan pula tu saya kata. Dan dia kata tak Kak, dua tangan. Dan dia hantar gambar satu lagi lah, tangan kiri kan. Luluh hati saya sebenarnya kan. So tapi saya glad lah. I'm so glad she come back to me, cari sihat anaknya through Herbalife. And then bila pergi kepada dia ada dalam kelas tu, and then alhamdulillah lebih faham. And then itulah dia. And now saya kata seriously, you take it seriously. Kalau you nak, dia dah berapa lama ni, daripada kecil sampai 15 tahun macam ni. Kalau you rasa you nak bagi Herbalife ini untuk sebulan, dan then you nampak result dia, saya kata tak payahlah, simpanlah duit you belilah rumah satu lagi, sebab dia dah ada banyak rumah kan. Beli another house, simpan duit. Kalau you rasa in 1 month saja you nak tengok hasil, lepas tu you nak ni. Kalau you betul committed, take it for 6 months. 3 months untuk regulate balik saja you punya sel. Itu yang saya faham. Saya bukan doktor, bukan saintis. Saya cakap dengan adik saya macam itulah. Bukan doktor, bukan saintis. Kami cuma penyampai kepada kami ada di belakang ni, doktor-doktor, saintis-saintis yang dah buat. Kami pergi training, kami pergi dengan mereka sendiri, kami dengar tu semua, kami rasa hasilnya kerana kami mengambilnya, doktor-doktor pun mengambilnya. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi kalau you rasa you nak ambil untuk 1 month, lepas tu tengok oh tak ada result lah, lepas tu tak nak lah, simpan. Tak payah ambil, tak payah. I'm okay with that. Because dah berapa lama dah 10 years, 11 years I keep on telling my family, adik-beradik yang saya dikelilingi oleh mereka yang tak sihat, selalu pergi melawat mereka dengan ni. Tapi you masih macam tu, so simpan duit. Beli another dia beli mesin air yang letak kat sekolah dekat ni kan, 5 kan, labur duit macam tu kan. You beli another machine. No, tak perlu. So terpaksa lah kena bagi sentak macam tu. Bukan, because it's so long already. Saya bercerita dengan mereka kan, kongsi dengan mereka kan. And then saya care for the anak saudara saya tu. Saya care for her. Saya care for my family. Tapi kalau you sanggup tengok anak yang macam tu, tak apalah. Belilah another rumah. Sebab last 3 weeks ke last 4 weeks dia buat full settlement, because selalu berkongsi dengan dia kan. Full settlement rumah dia 24,000, senang-senang keluar macam tu kan. Nak keluar 4,000 untuk 1,000 volume point. Berkira kan. So simpan duit kan. Alhamdulillah
saya bersyukur dia, alhamdulillah dia datang balik kepada sini dan dia willing to nak bawa hati dia dalam kelas Kelab Nutrisi Maya tu. Sebelum ni saya bawa dia pada HOM dekat Shah Alam, dia tinggal kat Shah Alam. Bawa kepala, dia bukan bawa akal, bawa kepala, sebab tu dia masuk sini keluar sini. So alhamdulillah hari tu hari Isnin baru ni dia bawa hati, alhamdulillah. So this is the end of me lah. The end of me for this session. Saya nak cakap stay, faham mission, faham visi Herbalife, kemana Herbalife nak bawa kita, fully understand it. Go and talk to people, help more people every single day. Alright, okay. Itu dah saja. Luar biasa, highest energy kan. Ramai yang baru berkenalan dengan Kak Marissa ni. Dia orang pun rasa terpegun. Terpegun dengan Syarif. Bertenaga sungguh pagi ni Kak Marissa. Luar biasa. Kak Marissa dah 14 tahun you all. Bukan kaleng-kaleng. Senior ni luar biasa. Terima kasih Kak Marissa. Saya rasa tidak terlambat untuk saya mengucapkan salam Ramadan dan selamat hari lahir Kak Marissa. Baru-baru ni saya pergi ke center KKC. Saya tak sempat nak nak tunggu Kak Marissa kan hari tu. So ada potong kek, saya cuma sempat tengok ada kek kan. Alhamdulillah, insyaAllah nanti kita repeat sekali lagi kan. Saya doakan Kak sentiasa dilimpahi rezeki, panjang umur, tercapai apa saja yang Kak hajatkan ya. Moga sihat sekeluarga, sentiasa dilindungi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi saya pun nak mengambil kesempatan. Saya ni sebenarnya a reserve person yang saya tak suka. Saya suka celebrate untuk orang, tapi saya nak celebrate untuk orang tu, so that's why saya tak pernah letak lah orang selalunya tak tahu saya punya birthday. This is first time dalam 14 years dengan Herbalife. Orang Herbalife celebrate macam tu daripada Mak Yang lah. It's just because my sister dia datang ke KKC and then dia become a member of KKC. So dia adalah dalam group KKC members. And then on that pagi tu, then dia orang hantar personal saya, mana you tahu semua ni? Sebab selalunya pagi kita kan, hari tu kan hari Isnin, hari tu kan hari kita tadabbur. Lepas kelas tadabbur saya pergi kepada kelas Kelab Nutrisi Maya, lepas Kelab Nutrisi Maya pergi kepada CTD, lepas CTD pergi kepada OBC. Almost pukul 12 baru habis semua tau. And then tiba-tiba datang pagi. Saya kata mana you tahu ni, ya Allah. Kan, and but saya sayangkan keluarga Herbalife. And ditakdirkan perjalanannya, langkah-langkah yang Allah aturkan untuk kita. Mak Su, Coach Azu, Coach Aida, ada pula dekat KL. And Aida call, saya call Mona dan bercakap dengan Aida through the phone. Aida kata kita tunggu, saya kata jangan tunggu. Andainya kalau Allah nak menentukan pertemuan ini, insyaAllah kita jumpa. Sebab banyak benda pagi tu saya nak kena attend kelas tu semua kan. Saya suka mencari ilmu, gitulah keadaannya kan. So Allahu Akbar, saya sampai petang. It's okay Kak, Maksu you are not there. Sampai petang Aida tunggu. Ya Allah ya Tuhanku.
Aida dengan Coach Azu, Allahu Akbar. Saya tak tahu apa nak cakap sebenarnya. And this is Herbalife family, dia sangkut tungku tu, ya Allah. Saya tak boleh imagine. And Allahu Akbar. Terima kasih Aida. Terima kasih sangat-sangat being there. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Marisa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dia genggam tangan saya, Kak Aida. Sekejap Dia genggam tangan saya, dia kata, Kak, saya nak bagi ni, saya tak tahu nak bagi apa pada Kak. Saya kata, ya Allah Akbar. Dia genggam tangan saya, dia pegang tangan saya, dia kata, saya tak tahu nak bagi apa, saya bagi ni yang saya sayang sangat-sangat. And percayalah, every day, selalunya saya ada atas beg saya kan. Every day, ini yang saya pegang dan saya niatkan saham untuk Aida. Kan setiap patah yang saya zikirkan dengan yang Aida bagi ni adalah untuk Aida. Saya doakan because memang menjadi amalan saya pun, insya-Allah, alhamdulillah, jadi amalan saya untuk berzikir beribu-ribu zikir dan beribu-ribu zikir every day. Saya sahamkan untuk Aida kerana itulah, terima kasihnya banyak. Allahu Akbar. Okey, itu saja. Kak Marisa, saya ada soalan. Sepanjang 14 tahun Kak Marisa bersama dengan Herbalife, pastinya ada turun dan naik, dan pastinya ada cabaran dalam kehidupan, dan pastinya cabaran-cabaran tu setiap orang tak sama kan. Dan boleh tak Kak Marisa ceritakan apakah cabaran paling besar yang pernah Kak Marisa hadapi sepanjang dalam perjalanan bersama dengan Herbalife ni, yang saya rasa saya nak dengar cerita Kak Marisa lah. Silakan Kak Marisa. Cabaran sebab saya ni orang yang menyahut cabaran. So because I never think of like how bila dia datang saja saya akan mencari ruang, mencari masa to do it. Kan, no matter how. So bila bercerita tentang cabaran yang paling besar ni, susah juga lah saya nak fikir kan. Because setiap cabaran tu, insya-Allah saya banyak cabaran sebenarnya kan. Semasa dalam Herbalife cabaran ada waktu, pastilah saya berkemas bilik saya semalam. Berkemas, dan selalunya anak saya yang kecil si Putri, dia akan gunakan bilik saya juga bila dia balik daripada hostel. Dia kata dia nak tidur atas katil. So that's why lah dia kata jangan ada orang lain tidur atas katil mami untuk mami dengan Putri saja. And so saya tengah berkemas tu, saya jumpa buku kecil. Dia suka menulis. And then saya tak sangka buku kecil tu dia menulis perjalanan saya dengan Herbalife. Saya duk baca, saya kata ya Allah Putri. Dia bercerita tentang macam mana, padahal saya jumpa dengan Herbalife tu masa dia umur 4 tahun, tapi saya mengajar sendiri dia. Kan dia dah boleh menulis, dia boleh ingat benda tu. Dia bagi tahu perjalanan tu sambil-sambil, sebab dia 24 hours dengan saya. So segala training semua sebelum dia pergi sekolah tu dia akan dengar, dan dia dengar cerita-cerita saya kan. Dan dia faham sebab dia melaluinya bersama saya. And then saya tak pernah tulis benda tu dalam tu, sebab benda tu perjalanan hidup kita ingat kan, kecuali kalau saya nak tulis satu novel novel perjalanan Marisa kan.
So dia tulis turun naik saya. Dia tulis turun naik saya dengan dalam perjalanan dengan Herbalife. Tu mula-mula dia kata berjalan dengan mami pergi situ sini, mami betul-betul kerja kuat. Wow, dia appreciate apa yang saya buat, rupanya si Putri ni. Kan mami kerja kuat sampai apa saja yang Putri minta mami boleh adakan. Dan saya bangga punya mami sebagai mami saya. Saya bangga membaca tulisan dia. Ya Allah Akbar. And then dia ada tulis jugalah waktu turunnya saya. Dan dia kata masa tu sekarang mami nampaknya perlu merangkak balik lah. Dia tulis itu. Perlu merangkak balik. Mungkin mami mempunyai cabaran yang besar ni. So dia kena bersabar dengan keadaan mami. Dan dia bagi tahu lah dia kena pindah sekolah semua kan. So cabaran yang paling besar, Ustaz, masa saya dekat saya rasa kita kenangkan balik, dia bukan satu cabaran. Bila kita kenang balik kan. Tahun 2010 saya mulakan Kelab Nutrisi saya tahun 2009. Tahun 2010 saya ada Kelab Nutrisi yang 100 orang sebab saya one of the pioneer lah yang ada Kelab Nutrisi kan. So ramailah daripada saya ada kat Kelab di Kampung Baru, daripada Ceras, daripada Pangi, semua datang ke Kelab Nutrisi saya, daripada Kajang semua datang ke kelab sebab mereka tak jumpa kelab lain masa tu. And so menyebabkan alhamdulillah aturan yang Allah susunkan banyak ramailah peningkatan masa itulah. And so saya ada dalam 10 ke 11 supervisor, ada 7-8 kelab duplikasi. And then dia bukan sampai masanya lagi. At the top, nak masuk second cut gap, my sponsor, my mentor meninggal. Dia macam ni, saya dengan anak saya terlalu close dengan dia, and then dia pula terlalu care for my growth. So dia memberi bukan cabaran tapi hentaman hebat pada saya yang membuatkan masa tu saya tak boleh nak panjat. Saya nak panjat, saya turun. Bukan saya jatuh. Saya nak panjat, saya turun. So yang menyebabkan second cut tu memang tak dapat second cut lah. Tak pergi because yang lain-lain pun selalunya my supervisor lain-lain pun selalunya akan buat apa yang saya buat kan. So bila saya slow down, mereka jadi slow down juga. Kan? And then selalunya kita akan pergi training ke Shah Alam. So mereka pun jadi stop pergi. Saya tak boleh bawa diri saya. Itulah saya bukan salahkan keadaan, tapi saya rasa kalau benda tu berlaku lagi mungkin itu juga yang saya akan lakukan. Kan itu juga yang akan berlaku pada saya. So dia bukan satu cabaran tapi satu hentakan pada saya. Saya nak panjat jatuh. Saya turun. Saya nak panjat, saya turun. Saya tak boleh bawa diri kepada ni. So itulah. Kan? And itu sajalah Ustaz. Cabaran tak ada cabaran yang paling besar lah rasanya. Terima kasih Kak Marissa, dan saya pasti sebenarnya Kak Marissa seorang yang sangat kuat sebenarnya menghadapi cabaran, sampaikan cabaran-cabaran dalam hidup yang ada pun terus terlupa kan.
Tapi mengimbau kisah yang mungkin pernah Kak Melissa ceritakan pada kami sebelum ini, yang bagaimana Kak Melissa pernah berada di bawah tangga, pernah tidur sebagai gelandangan, dan mungkin boleh menjadi iktibar kepada kawan-kawan kita yang baru nak mendengar cerita. Silakan Kak Melissa. Itu sebagai itu pencabaran dalam dengan Herbalife lah, bukan dalam jenis Herbalife, maknanya sebelum Herbalife. Saya wow, cerita saya pula dalam kelas mengaji hari ni. Allahu Akbar. Saya ada bisnes sebelum dengan Herbalife. Saya ada bisnes di di Seremban, di Port Dickson. And then saya bersyukur saya punya darah ayah dengan mak yang darah yang kuat menghadapi cabaran. So then aturan Allah juga, bisnesnya jatuh. Okay, bisnesnya collapse. Bisnesnya collapse, tiga bisnes saya collapse dengan ratusan ribu jugalah goes to the drain, masuk longkang. So saya nak bangun memang payah, memang terlalu mencabar untuk saya nak bangun, memang tak boleh langsung bangun balik that business. So saya membuat keputusan yang saya rasa is a wise keputusan masa tu. Kalau saya tak boleh teruskan, just stop it. Stop the business. Saya mengambil keputusan itu. Selalunya bila dah lama dalam bisnes, orang susah nak let go. Dia terus akan pergi pinjam dengan orang ke nak bangunkan that business kan. Sebab dah lama ni bisnes ni, dan orang dah bangga ni, mak ayah saya semua bangga ni dengan saya yang punya restoran yang gah dekat tepi pantai di PD. Memang gah sangatlah restoran tu kan. And then kena macam tu sekali. So and then saya mengambil keputusan itu. Saya kata cut, putuskan terus. Kalau tidak saya makin sengsara kan. So kerana putuskan terus tu, saya memang at the lowest kehidupan yang paling rendah lah untuk saya masa tu kan. And at first saya ada kereta. Okay, ada kereta sahaja. Masukkan semua baju-baju dalam kereta. Baju anak saya, baju saya semua dalam kereta. And then let's go to KL. Saya dekat Seremban masa tu kan. Let's go to KL. So saya pergi KL, mula-mula tidur dalam kereta. Pergi mana-mana dekat kereta lah. Tidur dalam kereta, anak dalam kereta. Lalas kereta bukan kereta saya lagi tau, kereta bank. So saya masih kena bayar kat bank kan. So dalam keadaan itu dah tak boleh bayar. Tak boleh bayar bank. So saya bimbang kereta akan ditarik, orang menarik kereta datang ketika anak saya tidur dalam kereta. So saya bimbang keadaan itu, yang menyebabkan saya bawa je kereta pergi ke bank yang tempat saya pinjam tu kan. Saya cakap apa-apa saya tinggal je kat situ. Then bermulalah era jadi jalan. Bermulalah era berjalan ke situ ke sini dengan anak saya di jalanan. Right? And nak kata susah, taklah susah sebab saya masih boleh makan. Masih boleh beli. Ini pun ada dalam catatan anak saya gitunya. Dalam catatan buku kecil yang saya baca semalam. Satu plastik roti untuk seminggu, dan mami puasa, saya makan. Dia tulis kat situ dalam buku tu. So bermulalah era macam tu. Nak kata susah tak susah, tapi masih boleh makan. Sebab masih boleh makan. So orang yang ada lagi orang susah yang 3-4 hari tak boleh makan kan. Saya masih boleh beli roti untuk anak saya.
And masih ada jabatan untuk tidur di bawah tu berlindung daripada hujan dan panas. So itu. And dulu rasalah susahnya kan. Tapi bila sekarang ni saya kenangkan keadaan itu, sebenarnya itu bukan istilah susah dalam quote and unquote. Orang melihat kalau dulu tidur tepi jalan semua tu teruk. Kalau sekarang tak teruk kan. Ramai banyak NGO and saya pun bersama dengan NGO Gerobok Rezeki, Kindness Malaysia. And dan masa tu tak ada orang nak bagi makan beratur, bagi makan, tak ada waktu tu. Kan, so kena ni lah. Cuma saya tidak sampai ke tahap meminta. Sebab memang itu jugalah didikan pada anak saya. Selagi kita ada tulang empat kerat, selagi kita ada kemampuan untuk bangun, don't ever ask for people. Kan, buat selagi boleh kan. And then di ketika itulah, dalam keadaan itulah saya mencari kerja. Si Putri tulis juga dalam buku kecil dia tu, Mami nak cari kerja sebab saya ada dengan Mami. And tak ada orang nak bagi kerja dekat Mami sebab bawa anak kecil. Itulah berlaku pada saya. Sekarang ni situasi lain. Dulu keadaannya macam pergi, and then at one time saya pergi juga dekat satu bar, minta kerja kat situ. And then saya kata jadi cuci pun tak apa. Dia kata kita beroperasi malam. Okeylah, saya kata anak saya bertidur. Dia kata dalam tempat ni asap nanti bagi efek kepada anak. Saya kata saya kena survive untuk anak saya ni. Saya perlukan untuk keadaan ini, saya terpaksa. So tapi 2 malam saja saya bekerja kat situ sebab betul lah asap memang banyak kat situ kan. So saya tak boleh kesian anak saya, merempat balik tak boleh nak ni. Dia bagilah 30 ke 40 ringgit. Macam itulah untuk 2 hari tu saya bekerja kat situ. So itulah keadaannya, dan di ketika itulah dalam saya mencari untuk bekerja tu saya jumpa. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Herbalife, dengan mentor saya Beyond From Med. And then saya menjawab iklan dia. Saya mencari dalam iklan dalam work from home. So bila pergi ke situ, so bermulalah perjalanan saya. Alhamdulillah. Perjalanan saya dengan Herbalife bermula daripada mentor saya, dan permulaan untuk saya bangun dengan eventnya ketika itu Januari. Saya sign up Januari tahun 2009. Januari adalah spektakular. Tengok perjalanan yang Allah dah bagi kan. Dia jumpakan saya dan Januari. Dia bukan jumpakan saya Herbalife pada Februari. Februari tak ada event besar. March tak ada event besar. Kan? So bersyukur dijumpakan Allah waktu Januari adalah waktu spektakular Malaysia. Kan, waktu spektakular semua negara lah ni. So Malaysia ada spektakular, dan saya never think of going for training pun, because spektakular at that time kena bayar duit 100, kena bayar yuran, kena bayar tiket 100, and then untuk masuk kena ada 1000 volume point. So 1000 volume point lebih kurang 4000 lebih kita kan. So how can I think of going there? Nak makan, nak beli satu F1 pun saya memang tak mampu. Kan? At that time. Because dapatlah dalam perjalanan tu saya jumpa tu kan nak register tak boleh. And because of very tight dengan bajet saya kan, even tu RM98 maksudnya RM98
saya cannot let go of my money. Because saya ada kurang daripada tu untuk saya survive dengan anak saya kan. How can I register bukan dapat F1 pun. Kalau register dapat F1 at least saya ada makan kan. So saya tak boleh register. So apa yang mentor saya kata, you go and talk to people. Apa yang ada dekat Club Nutrisi, dia seiring lah. Dekat Club Nutrisi sekarang ni saya didik, you tak ada duit tak apa, you datang bantu orang, penghargaan saya bagi kepada you sebab you bantu orang bawa ke kelab and you makan percuma. Kalau itu ada dulu, insyaAllah lah kan. Tapi tak ada lah masa tu kan. So apa yang my sponsor kata, you go and talk to people about healthy breakfast and then help them to change their breakfast to get get a productivity untuk bekerja, and then that's how you earn. Kalau you nak ubah hidup, dia kata kalau you rasa you nak ubah hidup anak you, bukan hidup saya tau, hidup anak you, kan ajar katanya siapa kita punya Mark Hughes kan, care for other people. And then God will taking care of you. So dia dalam arti kata macam tu lah. Dia kata kalau you care for your anak punya future, do that. So itu yang saya buat. Dapat 3 orang beli. Go and talk people. Dapat 3 orang beli F1. Dapatlah profit untuk bayar si Beyond From It, terus tolak saya punya 25%, walaupun saya tak ni lagi kan. So kita kena as long as kalau kita tengok kita punya koci ke, kita punya kita punya rakan kelab ke, dia berusaha untuk tu help them to grow kan. So daripada 3 tu, so macam tu dia buat my sponsor buat pada saya kan. So daripada 3 F1 dapatlah RM98 untuk register. Dapat 3 tu baru saya register. So okay, come back to the spectacular tadi. So saya tak terfikir keadaan macam tu untuk saya. 1000 volume point and RM100. Forget it lah. Kan, walaupun saya keep on doing, keep on talking to people every single day. So that's why Herbalife ajar kita 90 days kan. Every single day keep on talking. Saya tak pernah tak bercakap lah dengan orang every day. And then at one time seminggu lagi untuk spectacular, baru saya nampak flyers. Dennis Daudel, 17 years dengan at that time 11 ke 17 tahun dengan Dennis Daudel masih ada lagi tau. Dengan Herbalife. Wow. How can she, macam mana dia boleh stay dengan Herbalife untuk 17 tahun? Selalunya yang saya tahu MLM, saya bercakap dengan diri saya sendiri lah kan. Orang takkan lama. Tapi kenapa dia boleh stay sampai 17 tahun? Saya kena pergi belajar lah dengan dia. Saya nak tahulah apa yang menyebabkan dia. Herbalife ni mesti, masa tu saya tak faham tentang misi dan vision of Herbalife. Apa yang menyebabkan dia berada dengan Herbalife? Herbalife mesti ada something, bukan calang-calang company ni. Macam mana saya nak pergi? Saya nak kena belajar lah. Oh, masa tu dah datang dah. Antusiasm. Orang kata enthusiasm dalam diri saya, the burning desire untuk pergi ke situ. So that's why kita berubah dengan 2 benda kan, inspiration and aspiration. So saya dua-dua tu. Saya ada dua-dua tu. Saya desperate to grow. Dennis Daudel tu inspirasi, kedatangan dia tu menjadi inspirasi saya untuk pergi. And then I have to find ways untuk pergi ke that event. Cumanya saya mencari jalan singkat mula-mula. Saya cakap dengan mentor saya kata, Beyond, kalaulah saya nak pergilah. Dia tak pernah
Marisa, you must go to the spectacular, you must go to the spectacular, you must go to the spectacular. Spectacular akan ubah you, tak ada. Dia tak pernah buat macam tu sebab dia faham situasi saya. Untuk 1000 volume point tu, then dia tak pernah dia tak pernah beli air untuk saya satu, tapi dia pernah bagi shake saya 2-3 kali. Kan? 1 sen dia tak bagi duit oleh saya. Kedekut tak kedekut kan. Kan dia tak pernah belajar, dia tak pernah Marisa jom kita pergi kedai makan, belanja you lunch. Tak pernah. Sepanjang saya kenal dia tak pernah. Okay. And then saya cakap dengan Beyond, saya kata how nice kalau lah saya kenal siapa-siapa yang boleh bagi saya 1000 beli produk 1000 volume point. How I wish that. Marisa, saya cakap dengan dia stop, shut up, dia kata dengan saya, shut up. Dia cakap, you ingat life is easy? You tahu your life is not that easy, full of challenge, and now you mengharapkan life to be easy. You don't ever wish for life to be easy. Wish for things to be better. How you going to be better? Kalau hari ni you bercakap dengan 50 orang, go and talk to 300 orang satu hari, dan you get that 1000 volume point. That's how dia bangunkan saya. So leader adalah orang yang tunjuk jalan how to make people grow. Bukan suap. Kan kita ada pepatah yang mengatakan jangan bagi ikan, bagi kain. So that's what my mentor, I grateful to him. So itulah yang membuatkan dia terlalu dekat dengan saya. That's how he grow me. Kan dalam Herbalife, dan saya bersyukur saya menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Hari ini menjadi orang lebih baik daripada semalam. Growth in Herbalife, kan, bersama dengan leaders yang hebat dalam Herbalife. And that's how in one alhamdulillah, saya sekarang ni tak boleh imagine, tak boleh fikir. That's why desperation and inspiration. Tak boleh fikir how in 1 week saya boleh dapat 1000 volume point daripada orang yang saya tak kenal, daripada orang di jalanan yang saya bercakap walk and talk. And then ada 3 orang yang ambil full package untuk losing weight, yang menyebabkan cukup 1000 volume point. Kan, that's how. Kan, then Dennis Dauda President Team, Dennis Dauda is one of the person, the earliest of saya daripada perjalanan awal saya dengan Herbalife, yang membangunkan saya. Because of that, dekat event yang besar kita akan nampak. That's why you have to go. Walaupun sekarang lagi senang kan, klik saja. Tapi Allahu Akbar, patah ke tangan ni? Senang patah ke kalau kita klik? Kan susah kan? Kita bagi link dia tak klik, bagi link dia tak klik. Padahal kalau dulu nak kena pergi ke sana tau. Nak kena pergi ke dulu Times Square. Kan dia ada dekat Times Square untuk apa? Anda saya kena pergi dengan bas. Sanggup pergi kan? Sekarang klik je. Takut patah. Sebab tu dia orang tak boleh klik cakap dengan dia orang, patah ke tak patah, klik je lah link yang kita bagi tu kan. And because of that, saya melihat masa tu saya tak ingat ada kerusi ke tak masa kita orang, sebab saya ingat saya duduk kat belakang spectacular tu dan saya tak duduk. Tapi ada kerusi kat depan tu, mereka semua berbaju putih, mungkin ada tema masa tu baju putih. Saya kata wow, mereka duduk depan saya belakang. Mereka duduk depan stage, and boleh duduk pula. Pakai baju putih. Wow, saya memang kagum. Saya cakap pada diri saya, one day saya mesti ada kat sana.
Saya mesti ada depan stage besar tu. And then from that, daripada situ I never stop. Next event saya VIP. For 2-3 years VIP kan. Keep on growing walaupun pergi ke extravaganza di Korea, extravaganza di Taiwan, extravaganza ada at one time, because bila kita faham tentang misi dan vision kita kan, at one time kita ada World Team School. World Team School ada 2 tempat. Masa tu extravaganza di Singapore, dia announce 2 World Team School because India tak boleh nak join APEC, Asia Pacific, because dia orang dah terlalu grow, and then dia kena buat World Team School sendiri, and then satu lagi World Team School akan berlaku di Macau. And then World Team School di India adalah Varelas, Mio Varelas yang sebagai guest speaker. Dan Varelas ini adalah bapa kepada Kelab Nutrisi. Saya dalam mission bersama Kelab Nutrisi. So at that time saya decide, masa dekat extravaganza di Singapore saya dah decide. Saya akan pergi ke India. Saya nak belajar dengan bapa Kelab Nutrisi. I'm not going to Macau. Saya rasa 98% yang pergi untuk World Team School at that year pergi Macau. So saya pergi seorang-seorang ke India. Tapi because of the mission and vision yang saya nampak, saya nampak apa yang saya kena buat, nampak apa yang saya boleh buat dengan Herbalife melalui Kelab Nutrisi, saya pergilah seorang-seorang. Bukan seorang-seorang tempat yang tak kenal, tempat ini alhamdulillah India tu English speaking country. Kan, so itulah kita kena pergi terjah betul, memang betul. Because kita faham, kita tahu apa yang kita nak buat, dan then kita just do what we should do. Itu sahaja, that simple. Kalau you tahu, kenapa you tak nak buat? Oh, saya nak jadi ni, tapi you tak buat. Saya pun a human being is a mystery. Itulah mystery of manusia. Manusia bermisteri kan. Dia nak tapi dia tak buat. Kenapa? Saya tak faham. Dia nak tapi dia tak boleh. Kita bagi link, dia tak boleh klik. Ada seorang tu yang saya care sangat-sangat. Setiap kali tadabbur, jom masak kelas tadabbur, pukul 10 baru dia hantar mesej. Alah, tak sempat. Hari ni saya tak tahu. Saya cakap dengan dia, jom masuk kelas ngaji. Jangan duk asyik tidur lepas sahur. Banyak masalah kesihatan you berlaku bila banyak masalah kesihatan akan berlaku bila you tidur selepas sahur. So saya tak tengok lagi jawapan dia hari ni. Kan? So dia nak, tapi itulah kan, kena keep on bagilah, itulah keadaannya kan. Baik tidur, kena bagi kesedaran. Tidur lepas sahur. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Sharing yang penuh bertenaga. Serius, saya rindu momen bersama akak. Akak seorang je masa tu saya berkenalan dengan akak. First meet saya dekat Gold Coast, Australia. Betul. Semalam baru saya cakap dengan Mak Yang. Cakap dengan Mak Yang, first time saya ada cakap saya kenal kenal Mak Su. Masa dekat Gold Coast lah, alhamdulillah dia orang tegur saya. Saya seorang je Mak Yang. Saya tak tegur Mak Yang. Itulah saya kata saya a reserve person. Saya reserve sangat tu. Jadi tak ni kan. Thank you very much. Sebab happy kan dekat Gold Coast. Ingat tak kita kongsi makan nasi Arab? Banyak sangat dia ambil gambar, ya Allah. Kan dekat surfing kan, dekat tepi pantai. Dekat tepi pantai, surfing tu. Yang kita lompat sama-sama. Kan kita kena marah dengan Mak Saleh tu sebab tangkap gambar anak dia. Kan, dan
Yang malam-malam tu kita kesejukan dan tengah hari tu tiba-tiba lapar, masa-masa pun tak cukup duit. Kita baru je bermula masa tu. Saya cakap no problem Kak, mari kita makan kongsi ramai-ramai. Kita kongsi 3 orang. Duit ada macam ni, Kak keluarkan duit, lepas tu saya keluarkan duit macam tu kan. Kita kongsi, Masya Allah, kita kongsi nasi arak 3 orang. Lepas tu malam-malam kita jalan dekat Gold Coast tu dan sebenarnya masa kita duduk sit down masa tu memang cannot brain juga, bermula daripada zero dengan Herbalife ni dan kita qualified VIP dekat Gold Coast dan kita lagak macam orang kaya. Herbalife sediakan percutian yang sangat luar biasa, dinner dalam cruise kan. Ya, ya Allah. Satu cruise untuk kita je. The next day dinner dengan lobster yang ya Allah tak habis nak makan. Allah. Itulah rezeki daripada Allah sebab kita terpilih untuk layak ke percutian Herbalife. Ni kalau diorang tak nak layak lagi untuk VIP vacation Langkawi ni tak tahulah Kak Masya Allah. Thank you for giving the opportunity for me. Panjang cerita saya hari ini kan. Semoga ia memberi manfaat lah insyaAllah. Ya, betul. Syukur Alhamdulillah. Thank you Allah. Saya bersyukur sangat sebab saya dapat berkenalan dengan Kak Marissa ni dekat Gold Coast hari tu. Dan bukan situ saja. Setiap kali pergi training je, mesti duduk mencari-cari. Mesti kita nak mencari kan. Betul. Dan bestnya kita selalu qualified VIP. So you all bayangkan Kak Marissa pada mulanya ya Allah nak qualified pergi training 1000 volume point pun it's not easy. Memang suka masa tu kan. Tapi Kak Marissa ni selalu je qualified VIP. So kadang-kadang ada je sahabat-sahabat kita kan yang kata macam mana ya korang buat Herbalife ni? Just do it. You just follow, you just percaya je dengan sistem apa yang coach you all sediakan. You are happy dengan apa cara yang Herbalife ni dah tunjuk jalan dah. Just follow je. Follow your heart. Pak kata Ustaz kan, follow your heart kan, enjoy. Herbalife ni dia tak boleh stress. Dia tak boleh susun-susun gini. Herbalife ni you kena enjoy. You kena enjoy and then you akan attract benda yang best-best. Betul Kak InsyaAllah. Saya sendiri menyaksikan Putri bersama dengan Kak Marissa kesana kemari. Lepas tu kita ada majlis berbuka puasa kan dekat Herbalife sebelum ni. Kita bersama-sama dekat Hotel Ritz-Carlton, Berjaya Times Square. Masya Allah. Bila recall balik momen-momen tu, Masya Allah luar biasa. 2008, saya 2008. Kak Marissa dah 14 tahun, saya baru 13 tahun. So macam come on sahabat semua, Masya Allah. This is our journey. Inilah cerita kita. Inilah cerita kita. So just do it. Kita faham, kita bawa misi Mak Huge ni, kita melakukan perkara yang baik-baik kan. Bantu sahabat jadi sihat, bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Masya Allah. Yang bestnya Herbalife ni selalu Mak Huge kata borrow my eyes kan. Borrow my eyes. And then just kita tengoklah apa yang berlaku sekarang ni. Cepat lambat ini journey kita. Allah yang dah tentukan. Sampai masa layak, Allah dah pandang dah. Allah dah minat dah. You all berusaha. Allah nampak aja. Come on, bersemangat. Baik lelaki ataupun perempuan, jom sama-sama. Kan, kita berpimpin tangan, kan. Berganding bahu, saling mendoakan antara sama lain, kan. Just percaya je. Kan contohnya macam kalau you all perasan dekat sini Kak Tini kan, Kak Tini pada saya masih baru lagi dalam Herbalife ni, tapi bila masuk dekat dalam kelas ngaji ni Kak Tini ni macam kakak-kakak kita. Masya Allah. Kalau join Get The Star, Kak Tini ni macam best lah gitu kan. So saya rasa mungkin dia tak ada dekat dalam kelas ngaji pada hari ni. So tapi dia titipkan saya rasa perkongsian dia pada saya, tapi saya suka nak share dengan you all juga. Dia cakap dengan saya, dia doakan saya sihat dan juga dia sampaikan salam pada sahabat kelas ngaji. Kak Tini sampaikan salam dan saya rasa Kak Tini bukan dia doakan yang saya je sihat. Kak Tini pun juga mendoakan you all semua sihat. Dan ada sedikit sentuhan dia bagi tahu dengan
saya yang dia rindu semua sahabat kelas ngaji. Rindu kat semua dia cakap kan. So dia kata, ni so sweet ayat ni jika ada peluang, jika ada peluang waktu, boleh usaha ya kadokan solat kita yang dulu-dulu. Moga sedikit pesanan ustazah yang dia ada kelas sekarang ni boleh mendapat rahmat Allah pada kita semua, insya-Allah So sangat luar biasa. This is Herbalife. This is Herbalife. Kan? Hari ni Noha, saya punya team, saya punya level ke-3 ke-4 ke level ke-5 saya berjumpa di kelas ngaji Kak Tini. Kan dekat saya tak pasti dekat Putrajaya ke kat mana kan. Masya-Allah. So kecil betul dunia ni kan. Masya-Allah. So saya harap you all sangat terinspirasi dengan perkongsian cerita Kak Marisa tadi. Subhanallah kan. Allah izinkan kita berkenalan. Yang bestnya kita ni attract sahabat-sahabat yang baik. Kan. Kak Marisa ni sangat cekal kan dan bersentiasa bersemangat, dia gairah nak bantu sahabat jadi sihat, nak berjaya dunia akhirat. Inilah attitude yang baik. Sampai masa layak, apa saja pin yang kita impikan tu insya-Allah Allah bagi kan. Jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh ni macam kita komplain dengan Allah Taala kan, tak betul. Tak baik kan, insya-Allah. So luar biasa, saya rasa thank you so much Kak Marisa. Diorang happy sangat sharing Kak Marisa. Saya dapat rasa perkongsian Kak Marisa tu. Peluk cium saya buat puteri yang dikasihi. InsyaAllah. Alhamdulillah. So saya rasa PT Salahuddin pun baru je berkenalan dengan Kak Marisa ni kan. InsyaAllah. Okay, insyaAllah nanti one sweet day nanti kita boleh jemput Kak Marisa sekali lagi. Kita boleh nanti get the star ke kita gather sekali ke, insyaAllah. Okay, saya rasa setakat ini saja kelas ngaji kita pada pagi ni. Kita boleh dengar bersama-sama PT Salahuddin kita ya, baca doa penutup untuk majlis ilmu kita pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih masuk ila datin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا رتبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحبلنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبدك شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih PT Salahuddin. Tak sabar untuk repeat kita kayuhan bersama sekali lagi. Okay, thank you semua. Okay, thank you semua ya. Salam Ramadan. Okay, kita jumpa pada hari Jumaat nanti, insyaAllah. Jangan lupa. Okay, jangan lupa kita masih ada masa lagi untuk ajak kita punya NC untuk create account dan juga shopping untuk persediaan kita nak teruskan habiskan kita punya puasa sebulan ni dan juga beli produk untuk hari raya nanti. Kan hari raya nanti mesti ada sesi makan rendang. So ingatkan diorang beli omega 3, TC, jangan lupa ajak diorang shopping. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Su. Terima kasih semua. Sama-sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Hari Jumaat insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mak Su. Terima kasih. Terima kasih. Bye semua, get me calm down.